Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya dan rakan-rakan sekelas saya. Saya Michael B. Jason Jenny dan rakan-rakan saya yaitu Daniel Conrad, Yoel Rex, Evi Diana, dan Vanessa George ingin membentangkan topik 6 yaitu perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Kita teruskan, lebih baik kita lihat apa yang akan kita pelajari daripada topik ini. Terdapat beberapa isi kandungan yaitu berkaitan tentang sejarah, definisi, dan konsep perlembagaan. Seterusnya, perlembagaan sebagai tiang seri dan tapak integrasi. Selanjutnya, konsep keperluan dan penghayatan integrasi. Terdapat 3 tahap tapak integrasi yaitu makro, atas ke bawah, yang membawa maksud peranan kerajaan. Contohnya, perlembagaan persekutuan, rancangan Malaysia, rukun tetangga. Seterusnya, meso, bawah ke atas, yang membawa maksud peranan NGO. Contohnya, AGI, pantau pembangunan. Seterusnya, mikro, inisiatif Akarumbi, yang membawa maksud peranan rakyat. Lanjutkan perbincangan, kita akan lihat sinopsis terlebih dahulu mengenai topik ini. Yang pertama, tapak integrasi ialah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat termasuk kelompok etnik, agama, parti politik, badan bukan kerajaan, dan sebagainya, yang berbeza etika dan peradaban, bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Tapak integrasi ini wujud pada peringkat makro, pertengahan, dan mikro. Selain itu, hampir semua masyarakat dunia menjadikan perlembagaan sama ada perlembagaan bertulis ataupun tidak sebagai wahana untuk mengurus dan menghayati kemajmukan etika dan peradaban. Wahana membawa maksud pertembungan ataupun perantaraan. Seterusnya, bagi Malaysia, perlembagaan persekutuan adalah dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Sifat perlembagaan persekutuan secara simboliknya adalah kontrak sosial, kerana terkandung di dalamnya pelbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan semua pihak dalam masyarakat Malaysia. Walaupun begitu, perlembagaan sering ditafsir oleh pelbagai pihak mengikut kefahaman dan kepentingan masing-masing sehingga mendatangkan cabaran, bahkan juga perbezaan dan percanggahan. Namun begitu, walaupun senantiasa bertikam lidah, masyarakat Malaysia tidak berparangan. Dan setelah lebih 60 tahun perlembagaan itu wujud, masyarakat Malaysia kekal dengan aman dan makmur. Saya mau terangkan sedikit mengenai kontrak sosial. Apa itu kontrak sosial? Kontrak sosial ini membawa maksud teori ataupun model dalam faktor politik yang menekankan mengenai hubungan asal-usul sesebuah masyarakat, yaitu dengan tampuk kekuasaan ataupun tampuk kerajaan yang memerintah dalam sesebuah negara terhadap individu dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, kita akan lihat pada tapak integrasi. Tapak integrasi membawa maksud sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Tapak integrasi merangkumi 3 faktor yaitu makro, atas ke bawah, meso, bawah ke atas, mikro, inisiatif Akarumbi. Makro merangkumi perlembagaan, seterusnya membawa maksud pengenalan, definisi dan konsep perlembagaan, sejarah dan garis waktu gubalan perlembagaan persekutuan, kerangka asas perlembagaan persekutuan, cabaran. Manakala bagi meso pula, ia membawa maksud badan bukan kerajaan, NGO.
Seterusnya mikro, inisiatif akar umbi yang membawa maksud peranan rakyat. NGO ialah badan bukan kerajaan yang memantau, yang mana NGO ini menjadi mata kepada kerajaan untuk melihat sejauh mana kerajaan melaksanakan tugas yang sepatutnya dibuat oleh mereka. Seterusnya kita akan lihat konsep tapak integrasi. Apakah tapak integrasi? Tapak integrasi sebagai wahana sosial. Wahana sosial bermaksud perantaraan ataupun perhubungan sosial bagi mewujudkan identiti nasional dalam kumpulan yang terpisah dari segi budaya, lokasi, dan sosial dalam sebuah unit politik atau dalam sebuah unit negara itu sendiri. Ciri-ciri tapak integrasi yang pertama, sebuah ruang sosial, abstrak dan nyata. Selain itu, satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik. Selain itu, proses pertemuan berasaskan prinsip tawar-menawar, perundingan, pengantaraan. Selain itu, ada tapak yang diinstitusikan, ada yang tidak, ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. Akhir sekali, usaha membina tapak integrasi diteruskan dan menuju ke arah penyatu. Dalam aspek integrasi ini, selain ianya menjadi wahana sosial, yang paling penting ingin dicapaikan ialah penyatu paduan antara kaum di Malaysia. Seterusnya, inisiatif akar umbi yaitu MESO. Yang pertama, street wedding, thousands countrywide during weekends. Selain itu, mamakization, third place concept. Akhir sekali, a successful local group initiate for economic, socio-cultural reasons. Kita lihat case Kelantan, tapak integrasi, ruang pertemuan komuniti dan budaya. Yang pertama ialah negeri Kelantan sebagai sebuah tapak integrasi. Selain itu, majoriti Melayu Muslim, 94% penduduk Kelantan. Seterusnya, minoriti, pecahan daripada 6% penduduk, yaitu Cina Peranakan Kelantan, Siam Kelantan, terdiri daripada 15.000 pada 2010, orang asli India Muslim. Siri Nengbua, tokoh integrasi Siam Kelantan. Pentadbir budaya, warisan, kem kebudayaan dan warisan, peminat dan aktivis budaya wayang kulit Kelantan, epik Ramayana dipersembah dalam dialek Kelantan, mempersembah tarian Makyong dan Menora. Ahli kepada dua pasukan wayang kulit Siam Sunan Sri Wijaya Darul Naim jadi Tok Dalang bersama ahli Melayu Kelantan. Selain itu, pertunjukan di Kelantan, Lembah Kelang. Seterusnya, wayang kulit Sri Cindayu Kok Lanas Kelantan jadi Tok Dalang bersama Tok Dalang Cina Kang Bun An. Empat proses integrity, majority, minority. Yang pertama, asimilasi, kumpulan minoriti menerima dan menghayati unsur budaya, utama kumpulan majoriti. Contohnya, Siam Kelantan. Bahasa, dialek Kelantan, status bumi putra dan perakuan pemerintah, kolonial, undang-undang tanah. Selain itu, akomodasi. Majoriti dan minoriti sedar dan menghormati norma dan nilai masing-masing. Contohnya, Siam Kelantan agama Theravada Buddhism dan adat Resam. Seterusnya, bahasa Siam. Selain itu, akulturasi, pinjam-meminjam unsur budaya di kalangan etnik berbeda, majoriti dan minoriti. Contohnya, Siam Kelantan, makanan, kesenian, seni busana. Akhir sekali, amalgamasi,
asimilasi biologi antara majority dan minority, khususnya melalui perkawinan. Contohnya, perkawinan campur berlaku. Kita dapat lihat di sini, penyatu paduan usaha membina tapak integrasi terkini. Kita dapat lihat dua contoh yang diberikan. Penyelesaian perbalahan mengenai ICERD, perdebatan, pentafsiran, dan politik kompromi. Penyelesaian konflik kuil sivil Mariamam Subangjaya, yaitu memahami kedudukan tempat keramat agama dan konteks pendekatan analisis tri-konsep, struktur sejarah, biografi. Selain itu, antara realiti sejarah dan tuntutan semasa. Selamat sejahtera, saya Daniel Conrad. Pada hari ini saya akan membentangkan slide subtopik yang kedua, yaitu pengenalan perlembagaan persekutuan. Undang-undang perlembagaan adalah penting untuk mengawal tingkah laku masyarakat dan menyediakan garis panduan kelakuan masyarakat. Kedua, undang-undang perlembagaan merupakan asas pembinaan etika dan tamadun. Masuk pada isi yang ketiga atau poin yang ketiga, kita di sini dapat melihat perlembagaan adalah persekutuan undang-undang tertinggi dan sumber rujukan. Maksud sumber rujukan ini adalah raja-raja merujuk perlembagaan ini sebagai undang-undang mereka. Dan akhir sekali kita dapat melihat tapak integrasi ini menjadi wahana etika dan peradaban bagi. So, pada slide yang seterusnya, perlembagaan dalam konteks Malaysia. Perlembagaan persekutuan adalah sebuah dokumen bertulis dan juga simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Maksud di sana ialah semua dokumen itu adalah dokumen rasmi yang mengandungi segala persatuan dan prinsip kenegaraan Malaysia. Masuk pada poin yang kedua, iaitu perlembagaan direka bentuk atas kerangka asal tanah Melayu bersandarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara, serta mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa bagi negara ini. Di sini saya ingin menambah adalah perlembagaan tidak boleh dibuang, tetapi boleh diubah, atau lebih dikenali sebagai digubal. Apa maksud saya digubal adalah faktor masa dan juga faktor masalah untuk negara Malaysia. Masuk pada poin yang ke-5, perlembagaan persekutuan yang diluluskan melalui pengesahan undang-undang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Terdapat 15 bahagian dan 153 perkara. Perjanjian ini ditandatangani pada 5 Ogos 1957 oleh Wakil Yang Maha Mulia Baginda Queen dengan Raja-Raja bagi negeri-negeri. Persefahaman ini dianggap sebagai kontrak sosial demi kepentingan hak serta warisan asal negara. Masuk pada slide seterusnya, ketertinggian perlembagaan persekutuan. Di Malaysia, kita tidak ada institusi yang boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan persekutuan. Seperti yang diterangkan tadi, perundangan, kehakiman dan pelaksanaan tidak boleh melebihi perlembagaan. Mereka akan sentiasa di bawah perlembagaan. Undang-undang persekutuan atau negeri mengenai sesuatu perkara tidak boleh diisytiharkan tidak sah oleh mahkamah jika undang-undang itu bercanggah dengan perlembagaan persekutuan.
Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Salam sejahtera pada Miss Eva dan rekan-rekan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan bab 6, Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Saya, Evi Diana Ging Primus, akan sambungkan pembentangan saya tentang sejarah dan garis waktu gubalan. Dalam slide ini, kita boleh lihat adanya undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Seterusnya adanya Malayan Union, adanya Persekutuan Tanah Melayu pada 1948, dan kerjasama etnik CLC, dan adanya pilihan raya dan perikatan, adanya Suruhanjaya Perlembagaan, yaitu Suruhanjaya Raid, dan seterusnya adanya Jawatan Kuasa Kerja, dan akhir sekali peristirahan perlembagaan. Slide seterusnya, kita boleh lihat penggerakan sejarah sampai pada perlembagaan persekutuan. Pada 1955, terbentuklah pemilihan raya pertama. Seterusnya persidangan London, latihan Suruhanjaya Perlembagaan, Suruhanjaya Raid, dan pada 1957 adanya jawatan kuasa untuk mengkaji draft pertama, lepas itu draft kedua, dan seterusnya dibahaskan dan diluluskan dalam majlis perundangan, dan akhir sekali diterima di negeri-negeri. Sekarang kita lihat pula undang-undang sebelum kedatangan penjajah, yang mana kita lihat seperti Undang-Undang Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Batu Bersurat Terengganu, membuktikan telah wujud sistem pemerintahan yang tersusun di Tanah Melayu, walaupun tidak menggunakan istilah perlembagaan. Dan kita kena tahu juga, sebelum kedatangan penjajah ini, kita memperhatikan Islamic law, yaitu undang-undang Islam. Dikatakan law of the land before the coming of colonial powers. Keadaan ini menjelaskan sistem perlembagaan dan pentadbiran yang tersusun tersebut itu telah wujud sebelum kedatangan penjajah British. Dan semasa pentadbiran British, dua buah negeri telah membuat perlembagaan mereka sendiri, yaitu negeri Johor dan negeri Terengganu. Masing-masing mereka pada tahun 1895 dan 1911. Undang-undang ini memang telah sedia ada lagi sebelum kedatangan penjajah. Seterusnya ialah Malayan Union pada 1 April 1946. Terdapat 3 bahagian di sini, antaranya punca Malayan Union diperkenalkan. Yang kedua, apa ciri-ciri Malayan Union? Dan yang ketiga, kenapa tentangan terhadap Malayan Union? Punca diperkenalkan Malayan Union adalah untuk membentuk bangsa Malayan Union supaya golongan imigrasi, yang bermaksud golongan yang datang bukan daripada anak wantan, dapat meneguk kesetiaan kepada ketika itu, yaitu British. Dan daripada itu, kenapa berlakunya Malayan Union ketika itu, ialah British ingin mengawal kuasa politik Melayu yang ada pada masa itu, bekerjasama dengan Jepun, dan juga ingin menjimatkan kerajaan negeri Sergelat, negeri Melayu bersekutu, dan negeri Melayu tidak bersekutu. Mereka gabungkan serta menjamin penguasaan British terhadap sumber ekonomi Tanah Melayu, yaitu dari sudut pengeluaran biji timah. Seterusnya, bagi memastikan sumbangan golongan imigrasi ini sebagai sumber tenaga kerja dan pelabuh tidak terjejas. Dan keenam, mengukuh pertahanan British. Ketujuh, mereka hendak mewujudkan pentadbiran yang cekap dan seragam. Dan kelapan, untuk persediaan bagi Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri. Terdapat 4 ciri-ciri Malayan Union. Yang pertama, adanya pentadbiran. Kedua, kedudukan Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, cadangan kerakyatan. Keempat, hak istimewa orang Melayu. Dari sudut pentadbiran pada ketika itu, British menggabungkan ke semua negeri-negeri Tanah Melayu, tidak termasuk Singapura, sebab Singapura kedudukannya strategik
dan sebagai status pelabuhan yang amatlah bebas. Dan kita lihat Majlis Mesyuarat Negeri dan Majlis Mesyuarat Negeri Selat dikekalkan, tapi mereka tiada kuasa pentadbiran. Dan seterusnya, pentadbiran Malayan Union ini diketuai oleh seorang Governor. Ini kita perlu ingat. Governor Malayan Union dan kedaulatan terletak di tangan kerajaan England pada ketika itu. Dan seterusnya, kedudukan raja. Raja-raja ketika itu hanya berperanan sebagai penjaga hal ehwal Islam dan adat istiadat, dan juga sebagai seorang yang memberi nasihat kepada Majlis Perundangan dan pegawai British. Ketiga, cadangan kerakyatan. Antaranya, mereka memberi kerakyatan secara liberal, maksudnya diberi hak yang sama rata pada semua negara tanpa bangsa, seperti warga negara. Immigration pun boleh jadi warga negara. Jadi keistimewaan orang Melayu itu pada ketika itu hilang. Yang ketiga, kenapa berlakunya penentangan Malayan Union pada masa itu? Kerana yang pertama disebabkan oleh penghapusan kedaulatan kuasa raja-raja Melayu. Yang kedua, tamadun orang Melayu terhakis. Slide seterusnya kita boleh lihat yaitu Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Setelah mendapat tentangan daripada orang-orang Tanah Melayu, British telah membatalkan Malayan Union. Bagi tujuan menggantikan perlembagaan Malayan Union, sebuah jawatan kuasa kerja ditubuhkan pada Julai 1946 yang terdiri daripada 4 wakil raja-raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pula wakil sebagai pegawai British. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab merangkas sebuah perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang-orang Melayu. British menubuhkan jawatan kuasa perundingan pada Disember 1947 yang terdiri daripada orang Eropah, Cina dan India dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Sebelah kanan kita boleh lihat contoh-contoh The Federation of Malayan Agreement 1984. Seterusnya, ciri-ciri penting perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang diisytiharkan pada 1 Februari 1948. 9 negeri Melayu terlibat di dalam persekutuan termaksud Pulau Pinang dan Melaka. Singapura kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. Kerajaan persekutuan diketuai oleh Persuruhan Jaya Tinggi British yang dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli, iaitu 7 ahli rasmi, 7 ahli tidak rasmi, dan 3 ahli ex-officer. Sultan-sultan diberi hak dan kuasa memerintah dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri. Syarat kewarganegaraan diketatkan. Lahir dan telah dimastautin di Tanah Melayu. Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang baik. Orang Melayu diberi hak istimewa sebagai kaum Bumiputra dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan persekutuan dan negeri. Slide seterusnya ialah kerjasama antara etnik ke arah kemerdekaan. Penubuhan Jawatan Kuasa Perhubungan Masyarakat pada 1949 CLC yang terdiri daripada pelbagai etnik telah berusaha menyelesaikan sesetengah masalah perundangan, terutamanya berkaitan perlembagaan, politik dan ekonomi. Jawatan kuasa ini ditubuhkan bagi membincangkan berbagai isu seperti kewarganegaraan dan kedudukan khas, special position, orang Melayu serta dasar pendidikan. Tokoh-tokoh yang dianggotai
jawatan kuasa ini tokoh-tokoh yang kita perlu lihat, yang kita perlu kenal dan mengingati tokoh-tokoh ialah Dato' Onn Jaafar, Dato' Abdul Wahab, Abdul Aziz, Tun Dan Cheng Lock, C.C. Tan, E.E.C. Turai Singham. Salam sejahtera kepada Miss Eva dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Vanessa George dan di sini saya akan sambungkan pembentangan daripada EV untuk bahagian yang kelima bagi sejarah dan garis waktu gubalan. Bahagian kelima bagi sejarah dan garis waktu gubalan ini ialah pilihan raya umum pada tahun 1955. Pilihan raya ini merupakan pilihan raya pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu. Ianya memberi implikasi yang cukup besar kepada hubungan etnik di Malaysia. Ini kerana berlakunya kerjasama dan toleransi antara orang Melayu dan bukan Melayu. Lebih-lebih lagi yang melibatkan pembahagian kerusi pilihan rakyat. Impak daripada pilihan raya pertama ini dapat dilihat sehingga kini. Contohnya, Parti UMNO bukan sahaja disertai oleh orang Melayu, tetapi juga orang India dan juga orang Cina. Kerjasama ini dapat dilihat dalam bidang politik. Pembahagian kerusi dan calon. UMNO yang merupakan parti utama telah membuat pengorbanan dan kompromi kerana meletakkan calon bukan Melayu di kawasan pengundi Melayu. Dan walaupun majoriti pengundi adalah Melayu, iaitu 84.2%. Demi perpaduan dan untuk mengamalkan konsep perkongsian kuasa, UMNO diperuntukkan 35 kerusi, MCA 15 kerusi, dan MIC 2 kerusi. MCA adalah untuk kaum Cina dan MIC adalah untuk kaum India. Pembahagian kerusi dan calon seperti ini adalah untuk mengetepikan krisis perkauman dan bekerjasama ke arah penuntutan kemerdekaan daripada penjajah. Tunku Abdul Rahman, Bapa Kemerdekaan yang juga merupakan Perdana Menteri kita yang pertama, telah membentuk kabinet yang terdiri daripada jalinan berbilang kaum, iaitu disertai oleh 6 orang Melayu, 3 orang Cina dan seorang lagi merupakan daripada kaum India untuk membentuk keseimbangan etnik. Komposisi ataupun jalinan yang pertama ini telah menggambarkan bermulanya tapak integrasi. Bagi tapak integrasi pula, tapak integrasi ini bermaksud ruang abstrak dan nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat, contohnya daripada kaum Melayu, Cina dan India, mencari persetujuan dan titik pertemuan secara aman dan harmoni. Suruhanjaya Perlembagaan ataupun Suruhanjaya Red merupakan suruhanjaya bebas yang mana penubuhannya diperkenan oleh Baginda Ratu dan juga Raja-Raja Melayu untuk merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Suruhanjaya ini juga dikenali dengan nama Red, sempena nama pengerusinya iaitu seorang hakim Mahkamah Rayuan England iaitu Lord William Red. Suruhanjaya Red ini terdiri daripada para ilmuwan dalam bidang perlembagaan, antaranya Sir Ivor Jennings dari United Kingdom, Sir William Meikle dari Australia, Hakim B. Malik dari India, dan akhir sekali ialah Hakim Abdul Hamid dari Pakistan. Dalam slide ini, kita dapat lihat Report of the Federation of Malaya Constitutional Commission 1957. Orang-orang penting ataupun anggota penting Suruhanjaya Red ini iaitu yang telah saya katakan sebentar tadi, Sir Ivor, Sir William Meikle,
Hakim B. Malik dan Hakim Abdul Hamid dipengerusikan oleh Lord William Read pada tahun 1956 dan seterusnya wujud Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Akhir sekali ialah terma lantikan Suruhanjaya Perlembagaan ataupun Suruhanjaya Red. Antara isi kandungan Suruhanjaya Red yang dapat kita lihat daripada slide ialah satu kerakyatan yang menjamin kedudukan orang-orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain, menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu, Parlimen yang mempunyai dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara, dan akhir sekali, negara persekutuan dengan tumpuan kuasa kepada kerajaan persekutuan. Salam sejahtera, saya Yoel Rex akan menerangkan tajuk yang seterusnya yaitu kerangka asas perlembagaan persekutuan. Dalam kerangka asas perlembagaan persekutuan, saya akan menerangkan tentang negara persekutuan, Islam, agama persekutuan, perlembagaan persekutuan undang-undang tertinggi, elemen warisan, kewarganegaraan, kebebasan asasi, prosedur pindaan perlembagaan, serta menangani ancaman keselamatan. Saya akan menerangkan setiap satu subtopik ini secara lebih lanjut. Baiklah, yang pertama ialah negara persekutuan. Negara persekutuan mempunyai perlembagaan bertulis serta perkongsian daulat, di mana negeri-negeri diberi kuasa otonomi seperti mana dipersetujui dan mendapat layanan dan masyarakat mendapat layanan sama rata antara negeri-negeri. Seterusnya ialah perlembagaan ditafsir oleh Mahkamah Tertinggi. Baiklah, yang seterusnya ialah Islam sebagai agama persekutuan. Islam sebagai agama persekutuan, seperti yang kita tahu, Islam dan raja, Islam ialah urusan negeri. Selain itu, Islam bermula dari sejarah, di mana ataupun warisan dan tradisi, seperti mana kemasukan pengaruh Islam ke dalam negara. Dan seterusnya ialah perundangan pelaksanaan dan pentadbiran Islam menurut perlembagaan, di mana dalam persekutuan, dalam Islam agama persekutuan, terdapat satu perundangan yang membolehkan semua masyarakat menganuti agama masing-masing atau dalam arti kata lain mendapat kebebasan beragama. Yang seterusnya ialah perlembagaan persekutuan undang-undang tertinggi. Dalam perlembagaan persekutuan undang-undang tertinggi yang terdapat dalam perkara 4-1, semua undang-undang bercanggah dengan perlembagaan adalah tidak sah. Seperti yang saya ketahui, dalam perkara 4-1E, di mana orang yang lahir sebelum hari Malaysia akan mendapat kewarganegaraan. Seterusnya pada perkara 14-1B, penguatkuasaan undang-undang kewarganegaraan bagi bayi yang lahir semasa atau selepas hari Malaysia. Yang seterusnya ya perlembagaan adalah rujukan pertama sebagai sumber perundangan dan pentadbiran, di mana semua polisi atau dasar pentadbiran negara hendaklah selaras dengan perlembagaan dan tidak boleh bercanggah dengan mana-mana peruntukan perlembagaan. Perlembagaan persekutuan undang-undang tertinggi juga terdapat dalam
rukun negara, yaitu dalam rukun negara yang ketiga, di mana ia mengatakan keluhuran perlembagaan. Baiklah, yang seterusnya ialah elemen warisan. Elemen warisan dirujuk juga sebagai elemen asal atau tiang seri perlembagaan persekutuan, di mana elemen warisan merujuk kepada elemen asal yang sekian lama menjadi pengenalan atau identiti sesebuah negara tersebut. Tradisi yang dikekalkan dalam perlembagaan dengan peranan tertentu dan sering kali dirujuk sebagai tiang seri perlembagaan persekutuan atau elemen asal. Sebagai contoh, semua perkara yang berkaitan dengan institusi beraja, raja-raja negeri, YDPA, dan majelis raja-raja terdapat dalam perkara 32, perkara 38, perkara 70, perkara 71, dan perkara 181. Dan semua yang berkaitan dengan agama Islam pula terdapat dalam perkara 3, perkara 11 kurungan 4, perkara 12 kurungan 2, seterusnya ialah yang berkaitan dengan bahasa Melayu pula terdapat dalam perkara 152, dan contoh yang terakhir, perkara yang berkaitan dengan keistimewaan Melayu dan kepentingan community lain terdapat dalam perkara 153. Seterusnya, tajuk yang seterusnya ialah kewarganegaraan. Dalam bagian 3 perlembagaan persekutuan tercatat di mana peruntukan yang digandingkan dengan keistimewaan Melayu, dan terdapat 4 cara untuk mendapatkan kewarganegaraan, di mana yang pertama melalui operasi undang-undang. Yang pertama, operasi undang-undang. Operasi undang-undang di mana semua warga atau masyarakat yang tinggal di negara Malaysia adalah mendapat taraf kewarganegaraan, dan seterusnya ialah melalui pendaftaran. Baiklah, bagi pendaftaran pula, sebagai contoh, jika seseorang yang dari luar negara berkawin dengan warga negara, pasangan individu tersebut boleh memohon pendaftaran kewarganegaraan terhadap pasangan dengan syarat mereka memiliki ikatan perkawinan yang sah. Seterusnya ialah cara mendapatkan kewarganegaraan yang seterusnya ialah dengan naturalisasi. Baiklah. Naturalisasi ialah terdapat dalam perkara 19 kurungan 1, di mana seseorang yang berumur lebih daripada 20 tahun dan berada di dalam negara mampu mendapatkan taraf kewarganegaraan. Sebagai contoh, pemain bola Johor yang berasal daripada luar negara dan berumur lebih daripada 20 tahun diiktiraf sebagai warga negara. Dan yang terakhir ialah melalui gabungan wilayah. Baiklah, melalui gabungan wilayah, di mana apabila negara mencantumkan sesuatu wilayah ke dalam wilayahnya sebagai salah satu wilayah dalam negara, semua masyarakat dalam wilayah tersebut adalah boleh mendapatkan taraf kewarganegaraan. Dalam bagian 3 perlembagaan persekutuan juga tercatat hilang atau dipecat kewarganegaraan, di mana kehilangan kewarganegaraan ini dapat dibagikan kepada 2.
yaitu penolakan ataupun pelucutan kewarganegaraan. Bagi penolakan, penolakan berlaku di mana seseorang yang berasal dari luar negara dan melebihi umur 21 tahun dan ingin masuk ke negara tidak akan memberikan taraf kewarganegaraan terhadap individu tersebut. Dan bagi pelucutan kewarganegaraan pula, ia berlaku apabila seseorang individu ataupun seorang warga negara yang dilucutkan kewarganegaraannya atas sebab-sebab membahayakan negara atau tidak taat, menunjukkan ketidaktaatan kepada negara. Baik, seterusnya ialah kebebasan asasi. Kebebasan asasi terdapat dalam perkara 5 hingga 13 Perlembagaan Persekutuan, di mana kebebasan asasi merangkum jaminan kepada hak sibil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan bersuara, hak kepada pendidikan, dan harta. Selain itu, kebebasan yang tidak mutlak pula mengambil kira keadaan pabrik masyarakat Malaysia. Sebagai contoh, menjaga kedudukan khas orang Melayu dan kepentingan komuniti lain, kewarganegaraan, kedudukan raja, bahasa Melayu, dan agama Islam. Kebebasan yang tidak mutlak pula termakluk kepada ketenteraman dan keselamatan. Sebagai contoh, kes Mayor Atikur Rahman yang pernah menjadi isu hangat, di mana kes ini berlaku di mana Atikur Rahman memakai surban ke sekolah dan sekolah tersebut tidak membenarkan Atikur Rahman atau melarang tindakan Atikur Rahman tersebut, sehingga kes ini dibawa ke peringkat mahkamah. Baiklah, seterusnya ialah prosedur pindahan perlembagaan. Prosedur pindahan perlembagaan terbagi kepada dua, yaitu perlembagaan persekutuan serta perlembagaan negeri, di mana bagi perlembagaan persekutuan, pindahan ini hanya dapat dilakukan dibuat sekiranya ada penambahan atau pemansuhan pada sesuatu dasar. Pindahan perlembagaan hanya dapat dilakukan oleh yang dipertua ahli Majelis Parlimen, 2/3 yang dipertua ahli Majelis Parlimen, dan masyarakat tidak mampu merekomendasikan sesuatu pindahan perlembagaan. Berikut merupakan pihak-pihak yang mampu melakukan pindahan perlembagaan. Yang pertama ialah 2/3 dan Majelis Raja-Raja. Antara perlembagaan yang dapat dipindah oleh 2/3 dan Majelis Raja-Raja ialah Hak Istimewa Melayu, Hak Kedaulatan Sultan, Al-Ewal Islam dan Kedudukan Bahasa Melayu, Kewarganegaraan, Persempadanan Pilihan Raya. Antara perlembagaan yang mampu dipindahkan ialah bentuk sumpah dan ikrar, syarat pelantikan senator, tanah rizab Melayu, dan sehingga kini terdapat 42 pindahan telah dibuat. Antara cara pindahan perlembagaan dilakukan ialah dengan undi 2/3 majoriti pada bacaan kedua dan ketiga dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara, serta perkenan Majelis Raja-Raja hendaklah diperoleh dalam proses pindahan dalam perkara seperti perkara 10/4, undang-undang yang dibuat di bawah perkara 10/4 bagian 3, perkara 38, perkara 63/4, perkara 70, perkara 71/1, perkara 72/4, perkara 152, perkara 153, dan perkara 59/5. Tersebut
yang saya sebutkan sebentar tadi adalah cara-cara atau perkara-perkara yang perlu dirujuk untuk melaksanakan sesuatu pindahan perlembagaan. Dan seterusnya ialah menangani ancaman keselamatan. Yang pertama, subversif. Ancaman keselamatan subversif ialah di mana satu tujuan untuk melemahkan atau memusnahkan sesuatu sistem politik kerajaan atau agama. Seterusnya ialah darurat besar. Darurat besar pula, seperti yang kita tahu, darurat ialah suatu keadaan yang berkaitan dengan keselamatan ekonomi, ketentraman masyarakat, ketentraman awam, dan istilah darurat hanya dapat dilakukan oleh yang di Pertuan Agong sahaja atau raja-raja, dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Yang ketiga pula ialah jenayah terancang, di mana jenayah terancang pula merujuk kepada suatu tujuan tertentu yang mendatangkan hasil lumayan untuk diri masing-masing. Seterusnya saya akan menerangkan sedikit tentang Piagam Madinah. Saya menerangkan tentang Piagam Madinah karena Piagam Madinah jika dikaitkan dengan perlembagaan negara Malaysia pada saat ini mempunyai berbagai persamaan. Seperti Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Sebagai Piagam Madinah juga menjadi panduan untuk membentuk sebuah negara Islam yang berdaulat. Seperti yang kita tahu, negara kita mengiktirafkan agama Islam sebagai agama resmi negara. Selain itu, Piagam Madinah bukan saja membentukkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin, tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan-Islam, terutamanya orang Yahudi. Yang berkaitan dengan perlembagaan negara kita pada saat ini, karena kita dapat melihat di mana negara Malaysia yang memiliki berbagai masyarakat dan sekaligus kepelbagaian masyarakat menghasilkan kepelbagaian variasi agama, namun perpaduan dapat dicapai dalam